Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni saya diberikan satu video daripada Ustaz Wan Ji Wan Husin dan diminta untuk memberikan reaction berkaitan kenyataan beliau tentang isu selawat. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama dan kita berikan ulasan selepas itu. Macam mana selawat-selawat yang selalu diamalkan seperti selawat tafrijiyah, selawat fatih, selawat syifa yang ada sandarkan sumbernya dari lisan dan mimpi syekh-syekh dan mendapat fadilat sekian-sekian jika beramal dengannya. Semua tu tak ada kan. Selawat, nama selawat tafrijiyah ke, nama selawat fatih, syarat apakah ia ada dalam hadis atau tidak? Tu je soalan. Kalau ada dalam hadis, okey. Bohlah nama fatih ke, tafrij ke, apa bohlah nama. Yang penting kandungan bacaan itu ada dalam hadis atau tidak. Kalau kandungan bacaan itu ada dalam hadis, itu selawat. Tapi kalau tidak ada, nak baca boleh tapi tidak boleh dianggap selawat. Cukup sekadar kita anggap sebagai qasidah, cukup sekadar kita anggap syair, cukup sekadar kita anggap nasyid. Sekadar tu. Nak kata dia sebagai selawat tak boleh. Sebab selawat mesti diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat bukan bermuarakan daripada mimpi-mimpi guru. Apatah lagi ditambah dengan fadilat. Mana boleh? Fadilat ni dia mesti yang bagi tu Allah. Fadilat ni diberikan oleh Allah, bukan kita bagi fadilat. Tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak bagi tahu. Macam mana kita boleh tahu itu fadilat? Sebab itu pun dah cukup kita mengatakan reka-rekaan. Bila sebut fadilat, kita kena ingat dalam hidup kita dia ada benda yang kita boleh fikir. Ada satu lagi benda kita tak boleh fikir. Kita faham dan kita tahu ni hasil daripada Allah Ta'ala bagi tahu. Contoh, sembahyang 4 rakaat. Itu bukan boleh fikir. Itu betul-betul diajar oleh Allah Ta'ala, diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, sembahyang 4 rakaat lah. Akal-akal kita boleh fikir tak? Nampak? Konsep pahala. Buat ni dapat pahala. Buat ni dapat dosa. Mana kita tahu? Buat baik kita tahu. Tapi buat baik boleh pahala. Itu bukan kerja kita. Yang kerja tentukan pahala ni kerja Allah Ta'ala. Allah Ta'ala je tahu. Jadi, Allah Ta'ala tahu dan kita boleh tahu sebab Nabi Muhammad bagi tahu sama ada menerusi Al-Quran ataupun menerusi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pahala tu ditetapkan oleh Allah Taala. Itu kita kena ingat. Fadilat ni pahala. Kita amal ni pahala dia bergantian. Contohlah kan. Tahu mana? Tu guru tu tahu mana? Dia dapat wahyu daripada Allah Taala ke? Tak. Dapat melalui mimpi. Mimpi bukan sumber hukum. Tapi belum tentu. Kita pun tak tahu. Kalau betul sekalipun alhamdulillah lah. Cuma kita nak kata dalam mimpi tu Nabi ni bagi satu benda, satu hukum, satu hadis sebagai contoh. Itu tidak boleh jadi sebagai sandaran hukum. Contohlah Nabi jumpa Nabi bagi tahu hukum ni gini. Nabi Muhammad dalam mimpi bagi tahu gini. Maksudnya masa Nabi wafat tu syariat tak sempurna lagi lah sebab terpaksa bagi tahu melalui mimpi guru dan syekh dan guru tarekat. Ini dah bercanggah dengan Islam sebab Islam ajar al-yauma akmaltu lakum dinakum. Allah Taala kata hari ni sempurna dah agama kamu. Tak sempurna lagi, kena dapat melalui mimpi. Kan? Ini hujah-hujah yang mengatakan apa yang guru-guru tarekat, guru-guru syekh sufi-sufi pelik-pelik ni doa keluar hukum ni sebenarnya mengaruh tak boleh. Dia tak boleh. Sebab itu bila sebut selawat kita baca dalam hadis. Sahabat Nabi pun tak pandai-pandai. Sahabat Nabi pun dia kata kami salam pada kamu tahu. Itu pun diajar oleh hadis kan. Baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Itu tu daripada hadis. Nabi ajar pada para sahabat baca di dalam solat. Tapi bila part selawat, dia orang tak tahu. Dia orang tak baca. Dia orang pergi tanya. Kami tahulah salam tu. Tapi macam mana nak selawat? Baru Nabi ajar. Nampak Sebab itu bila nak kata selawat mesti diajar oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti diajar oleh Nabi Muhammad dan mesti ada hadis dia. Sahih pula. Kalau sekiranya tidak ada, maka ia tidak boleh dianggap sebagai selawat. Kita bubuh nama selawat, bubuh nama je lah. Nak kata selawat tak boleh. Wallahu a'lam. Alhamdulillah kita telah menonton video berkenaan sama-sama. Jom kita berikan reaction berkaitan tentang video ini. Sahabat-sahabat, saya sangat bersetuju dengan apa yang disebutkan, kenyataan yang dikeluarkan oleh Ustaz Wan Ji Wan Husin bahawa penamaan sesuatu sebagai selawat Nabi tidaklah menjadikan ia sebagai satu ibadah khusus, melainkan ia datang daripada dalil dan nas yang sahih daripada baginda Nabi SAW. Apa yang berlaku pada hari ini, terdapat pelbagai penamaan selawat kepada baginda Nabi SAW, tetapi ia tidak datang daripada dalil dan nas yang sahih daripada baginda Nabi SAW. Ia tidak pernah menjadi amalan para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in, tetapi dicadangkan oleh kumpulan-kumpulan tertentu seperti kumpulan tarikat tertentu, lalu mereka mengamalkan dan memperbanyakkan bacaan selawat itu. Al-Qarafi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Furuq mengatakan, ولا يلزم من صحة الرؤيا التعويل عليها في حكم شرعي لاحتمال الخطأ في التحمل وعدم ضبط الرأي.
Tidak menjadi kelaziman apabila benarnya mimpi menjadi sandaran hujah kepada hukum hakam agama. Kerana wujud keberangkalian kesilapan berlaku ketika menyampaikan serta ketidaktepatan ingatan si pemimpi. Anda boleh rujuk dalam jilid yang keempat muka surat 270. Al-Qarafi rahimahullah tidak hanya menyebutkan kenyataan itu, tetapi beliau memberikan contoh yang cukup jelas. Beliau mencontohkan jika Rasulullah SAW hadir dalam mimpi, kemudian sebut bahawa isteri orang itu telah jatuh talak dengan talak 3, maka mimpi ini tidak boleh dijadikan hujah walaupun mimpi bertemu dengan Nabi itu benar. Kerana di dalam disiplin ilmu yang disepakati oleh para ulama, kata-kata Nabi ketika hidup adalah diutamakan dibandingkan dengan kata-kata baginda di dalam mimpi. Apatah lagi orang yang bermimpi itu boleh jadi dia ingat-ingat lupa atau lupa-lupa ingat sehingga terdedah kepada kesilapan. Sahabat-sahabat, kita boleh berbeza dengan mengambil apa-apa pendapat para ulama di dalam isu ini. Tetapi saya mahu menegaskan bahawa pendapat yang terpilih ialah selawat yang menjadi ibadah khusus hanyalah selawat yang datang daripada nas dan hadis-hadis yang sahih. Tak kiralah ia datang daripada jalur dan lafaz yang bagaimana. Kesemua lafaz-lafaz itu yang datang daripada hadis yang sahih ataupun datang daripada hadis yang hasan, kita boleh menerimanya sebagai satu jalan ibadah. Tetapi yang datang selain daripada itu seperti selawat tafrijiyah, selawat nariyah, selawat syifa dan seumpama dengannya merupakan selawat-selawat yang menjadi puji-pujian kepada baginda Nabi SAW yang tidak berbentuk satu amalan ibadah yang khusus. Jujur, saya tiada masalah dengan orang yang mengajak untuk memperbanyakkan selawat kepada Nabi SAW. Tak kiralah orang yang suruh itu, orang yang ajak itu ialah para habaib, syekh, tuan guru ataupun budak-budak TikTok. Bahkan saya akan menyokong sesiapa sahaja yang mahu memperbanyakkan selawat kepada Nabi SAW. Nak tetapkan 10 kali, nak tetapkan 100 kali, 1000 kali atau 10,000 kali sehari pun saya tak kisah. Ia adalah amalan sunnah yang mesti dan memang digesa untuk kita memperbanyakkannya. Nabi sebut dalam satu hadis, man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi 10 salawat wa huttat anhu 10 khati'at wa rufi'at lahu 10 darajat. Sesiapa yang mengucapkan selawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berselawat baginya 10 kali dan digugurkan 10 kesalahan dosanya serta ditinggikan baginya 10 darjat tingkatan di syurga kelak. Hadis ini sahih riwayat Imam Nasa'i di dalam sunannya. Hal yang menjadi agama pada zaman Nabi menjadi agama juga pada zaman kita. Bahkan mustahil sesuatu itu tidak menjadi agama pada zaman Nabi tiba-tiba ia menjadi agama pada zaman kita. Mari kita hayati hadis berikut ini. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW mengajarkan kepada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu serangkap zikir sebelum tidur. Al-Bara' menukarkan kalimah Nabi dalam wa binabiyyika alladhi arsalta, dia tukar kepada Rasul. Lalu Rasul SAW tegur, Rasul kata tidak, wa binabiyyika alladhi arsalta. Dr. Mustafa Dib Al-Bugha menyatakan padanya ada isyarat supaya melazimi lafaz-lafaz yang telah warid daripada doa dan zikir Nabi SAW. Anda rujuk dalam Sahih Bukhari dengan taklid daripada Dr. Mustafa Dib Al-Bugha. Maka adalah lebih baik apabila lafaz selawat yang diamalkan adalah benar-benar daripada baginda Nabi SAW, bukan lafaz-lafaz selawat susunan seseorang, meskipun bukan larangan untuk menyusun bentuk teks selawat sendiri. Cuma selawat-selawat selain yang diajarkan oleh Nabi SAW kadang-kadang tidak terlepas daripada kekeliruan, baik dalam pemilihan bahasa maupun, dan ini yang paling parah, kesalahan dalam akidah. Sahabat-sahabat, membaca selawat untuk Nabi SAW adalah ibadah yang agung dan merupakan salah satu tanda kecintaan kepada Nabi SAW, sekaligus menjadi faktor utama untuk mencapai syafaat baginda di hari akhirat kelak. Perintah kepada umat Islam untuk membaca selawat kepada Nabi SAW datang setelah Allah Ta'ala memberitahu bahawa Allah Ta'ala sendiri berselawat kepada baginda, sebagaimana Allah Ta'ala sebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat, memuji dan berdoa ke atas Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam dengan penghormatan. Surah Al-Ahzab ayat 56. Ayat ini tidak menjelaskan satu bentuk nas selawat tertentu untuk dibaca apabila seorang Muslim hendak membaca selawat kepada Nabi SAW. Namun demikian, terdapat beberapa riwayat yang menukilkan bahawa beberapa orang sahabat Nabi SAW telah bertanya Rasulullah SAW sendiri cara atau kaifiyah untuk berselawat ke atas baginda, yang seperti mana pernah dimention atau telah dimention oleh Ustaz Wanji sebentar tadi. Maka mereka diajar oleh baginda Nabi SAW tentang selawat itu. Antaranya riwayat di dalam Sahih Al-Bukhari nombor 2497 daripada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Sahabat yang mulia ini menceritakan bahawa para sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW mengenai bagaimana cara berselawat kepada baginda. Baginda menjawab dengan mengatakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Inilah antara kalimat selawat yang diajarkan Nabi SAW kepada para sahabat radhiyallahu anhum sebagai jawapan kepada pertanyaan mereka mengenai cara berselawat untuk baginda. Maka adalah logik untuk dikatakan lafaz ini sebagai lafaz yang paling afdal dalam berselawat. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahawa apa yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabat mengenai kaifiyah dalam membaca selawat ini setelah mereka menanyakannya menjadi petunjuk bahawa ini adalah nas selawat yang paling utama, kerana baginda tidaklah memilih bagi dirinya kecuali yang paling mulia dan paling sempurna. Fathul Bari jilid 11 muka surat 66. Menurut kitab Mestikah Hadis jilid pertama 259, dan yang seafdal-afdalnya ialah selawat yang biasa dibaca selepas tasyahud akhir setiap salat. Ini kerana para ulama telah menetapkan bahawa sesiapa yang bersumpah atau bernazar hendak berselawat kepada Nabi dengan seafdal-afdal selawat tidak dihukum terlepas daripada wajib menepati sumpah atau nadarnya itu, melainkan dengan membaca selawat itu. Wallahu ta'ala alam. Saya berharap perkongsian kita hari ini dapat memberikan manfaat dan panduan kepada ramai daripada kalangan kita yang sentiasa bersoal-soal, bertanya-tanya berkaitan tentang isu pelbagai selawat yang muncul pada hari ini dan mungkin akan muncul lagi selawat-selawat baru selepas ini. Wallahu ta'ala alam. Saya cadangkan anda untuk dapatkan buku zikir doa Rasulullah SAW yang daripada riwayat yang sahih dan juga hasan. Buku ini ada dekat link di bawah ataupun anda boleh dapatkan dalam bentuk e-book yang ada di bawah. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.